Masalah yang ke-21, hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyangnya, sebelum imam memberi salam tanpa niat mufaraqah, nescaya batallah sembahyangnya. Jadi kalau makmum ni nak cepat, maka dia niat mufaraqah, kemudian dia boleh bangun dan teruskan solat seorang diri, tidak berkait dengan imam dah, sebab dia sudah mufaraqah. Tapi kalau dia terus bangun macam tu, sempurnakan baki rakaat tanpa dia berniat mufaraqah, batal solat dia. Jadi niat mufaraqah dulu. Demikianlah bandingannya, batallah sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana menambah rakaatnya tanpa berniat hendak menambahnya. Ini salat sunat mutlak. Jadi tuan kita dia kiaskan perbuatan makmum yang bangun sempurnakan baki rakaatnya tanpa berniat mufaraqah dan solatnya itu batal, seperti mana orang yang solat sunat mutlak, dia bangun ke rakaat tambahannya tanpa berniat menambahnya terlebih dahulu. Okey, jadi kita nak kena faham dulu ni solat sunat mutlak ni apa dia. Solat sunat ni terbagi kepada dua bahagian, dua jenis. Yang pertama solat muqayyad, yang kedua solat mutlak. Solat sunat muqayyad, solat sunat yang berkait, solat yang terikat dengan waktu, terikat dengan sebab. Solat yang berkait dengan masa seperti solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Solat sunat duha ada masa-masa tertentu. Keluar daripada masa tersebut tidak ada solat sunat tersebut. Solat sunat yang berkait dengan waktu, berkait dengan sebab. Umpamanya solat sunat tahiyatul masjid. Masuk saja masjid ada solat sunat. Tak masuk masjid tidak ada solat sunat. Dia tak berkait dengan masa, berkait dengan sebab masuk masjid. Solat sunat wudu tu yang berkait dengan sebab. Adapun solat sunat mutlak, solat sunat yang tidak berkait dengan masa, tidak berkait dengan sebab. Solat sunat yang bebas mutlak ni dia semata solat, tidak terikat dengan waktu dan sebab. Yang sebenarnya mutlak ni bukan nama solat, tetapi jenis solat. Ada dua jenis solat tadi, solat muqayyad dan solat mutlak. Dia macam air juga, ada air muqayyad, ada air mutlak. Air muqayyad air yang berkait dengan nama tertentu. Contohnya air teh, air kopi, air Milo. Itu air yang berkait. Kalau air teh letak dalam cawan, kita panggil air apa? Air apa? Air teh. Letak dalam gayung, air gayung. Air teh juga. Letak dalam kolam, air apa panggil? Air teh juga. Orang tak panggil air kolam, air teh kan? Itu disebut kait yang lazim. Adapun air mutlak, contoh air hujan, bubur dalam baldi, orang panggil air apa? Air. Letak dalam cawan, air juga. Letak dalam kolam, air. Mutlak ni semata air. Dia tak ada kait, dia tak kait. Solat pun macam tu, solat mutlak dia tak berkait dengan apa-apa. Dan bukan nama dia mutlak. Sebab kalau kita nak solat mutlak ni niatnya usolli lillah, saja aku solat kerana Allah. Tapi kalau kita nak niat saja aku solat sunat mutlak, nak namakan juga dengan nama sunat mutlak, boleh, bukan tak boleh, sah solat.
Cumanya yang kita nak fahamnya, mutlak itu bukan nama solat tu. Mutlak itu ialah nama jenis solat. Dan solat sunat mutlak ni yang uniknya berbeza dengan solat-solat sunat yang lain, solat sunat yang muqayyad tadi, ialah dia tidak terikat juga dengan jumlah rakaat. Solat sunat mutlak ni tidak terikat dengan jumlah rakaat. Berapa rakaat pun kita nak buat, silakan. Dia tidak ada limit. Kalau solat sunat yang muqayyad, contohnya solat sunat qabliyah subuh, berapa rakaat? 2 rakaat. Nak buat 4 rakaat sah tak? Tak sah. Dia 2 rakaat saja limit dia. Solat sunat raya, berapa rakaat? 2 rakaat. Katakan tahun ni kita rasa semangat sikit, semangat nak beraya tu, sebab dah 2 tahun tak beraya kan. Jadi kita bincang-bincang, oleh kerana tahun ni kita semangat sikit nak beraya, kita buat solat sunat raya 4 rakaat. Boleh? Tak boleh, tidak sah. Itu limit dia 2 rakaat saja. Solat sunat duha, berapa rakaat limit dia? Sebanyak-banyak rakaat solat sunat duha berapa? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama kata 8 rakaat, pendapat kedua kata 12 rakaat. Kalau solat sunat witir, berapa rakaat limit dia? Paling kurang 1 rakaat, paling banyak ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan 11, pendapat kedua mengatakan 13. Dan kedua-dua pendapat itu mempunyai hadis yang sahih. Jadi ada limit lah. Tapi solat sunat mutlak ni tidak ada limit. Berapa pun kita nak solat, terpulang kepada kita. Nak solat sunat mutlak ni 1 rakaat, silakan. Nak buat 2 rakaat, silakan. Nak buat 1001 rakaat, silakan. Boleh. Bahkan solat sunat mutlak ni tidak perlu ditetapkan jumlah rakaatnya. Tidak perlu ditetapkan jumlah rakaatnya. Kita solat, aku solat kerana Allah. Solat. Berapa banyak kita nak solat sampai kita lengah. Di rakaat yang kita lengah tu, bangun dari sujud, terus duduk tahiyat akhir, bagi salam. Terpulang kepada iman kita. Kalau banyak iman, mungkin banyaklah rakaatnya. Kalau iman lemah, mungkin sikit. Jadi dia solat tu, aku solat kerana Allah. Solat. Nanti bila dia sujud, rasa nak terus sambung lagi rakaat, bangun, naik ke rakaat yang berikutnya. Begitulah. Teruskan rakaatnya sehinggalah dia rasa penat. Rasanya iman itu setakat rakaat ini saja. Dia pun duduk tahiyat akhir bagi salam. Langsung tidak menetapkan berapakah jumlah rakaat. Itu solat sunat mutlak. Hanya dibolehkan dalam solat sunat mutlak saja. Solat sunat lain tidak sah. Dia kena ada rakaat yang tertentu. Dan uniknya solat sunat mutlak ni, kita boleh tukar jumlah rakaat di tengah-tengah solat. Dan menukar jumlah rakaat ni tidak dibenarkan berlaku di solat-solat sunat yang lain. Hanya dibenarkan dalam solat sunat mutlak sahaja. Solat mutlak saja boleh. Solat lain tak boleh. Contohnya kita dah tetapkan dalam takbiratul ihram, kita nak solat sunat mutlak ni 2 rakaat. Tiba-tiba di rakaat yang pertama kita rasa lupa pula ada temu janji kan, nak cepat. Dia boleh cancelkan 1 rakaat, 2 rakaat tadi cancelkan dan tukar jadi 1 rakaat. Solat sunat lain tak boleh ni. Hanya solat sunat mutlak sahaja yang boleh. Dan syarat dia nak cancelkan ialah sebelum dia bangun ke rakaat berikutnya. Artinya dalam sujud yang kedua tu, dia yang pertama sekali rungkaikan jumlah rakaat yang dia niatkan dalam takbiratul ihram tu, kemudian tambahkan yang baru ni. Betulkan niat berapa rakaat. Katakan dalam sujud tu
dia hungkaikan 2 rakaat tu cancel, tak jadi, nak buat 1 rakaat. Jadi dia angkat kepala daripada sujud, terus duduk tahiyat akhir. Ataupun dia boleh tukar daripada 1 rakaat kepada 2 rakaat. Umpamanya dalam takbiratul ihram dia niat nak buat 1 rakaat, tiba-tiba dia rasa semangat, iman rasa kuat ni, iman banyak, nak tambah lagi 1 rakaat, maka dalam sujud tu dia rungkaikan niat 1 rakaat tu dan dia tukar kepada 2 rakaat. Maka bila dia angkat kepala daripada sujud, terus naik ke rakaat yang kedua, naik ke rakaat kedua, sebab dia dah tukar niat rakaat tu di dalam sujud. Tapi kalau dia tidak berniat untuk menukarnya daripada 1 rakaat kepada 2 rakaat, dia terus naik ke rakaat yang kedua, batallah sembahyangnya. Itu yang disebut dalam kitab ni. Makmum yang masbuk naik ke rakaat berikutnya tanpa niat mufaraqah. Bandingannya seperti orang yang solat sunat mutlak, yang nak tukar jumlah rakaat daripada 1 rakaat kepada 2 rakaat, mesti niat tukar itu sebelum dia naik ke rakaat yang kedua. Kalau dia tidak menukarnya, batallah sembahyangnya. Kalau boleh kita kena ada pengalaman. Ada pengalaman ke tidak ni? Solat sunat mutlak, solat sunat duha ada pengalaman, solat sunat witir ada pengalaman, solat sunat tasbih pun ada. Solat sunat mutlak ni pernah buat tak? Kalau tak pernah buat, eloklah ada pengalaman sekali, kan? Dia macam makanan. Kita kan teringin nak makan apa-apa makanan yang orang cerita kat kita, teringin lah, nak cubalah, nak try. Ibadah ni macam tu jugalah. Bila kita tahu ibadah ni aku tak pernah buat lah, mesti kita teringin nak buat.